لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dikasihi lagi dihormati, yang berbahagia Tuan Pengurusi, seluruh ahli jawatankuasa, Tuan Haji Muhammad Noor, saf-saf imam dan saf-saf ahli jawatankuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada hari ini. Alhamdulillah, seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji sebentar tadi, insya-Allah selepas zuhur kita akan mengadakan program sembang santai. Jadi boleh duduk di mana saja ikut kehendak kita, cuma jangan tidur. Tapi masuk dalam surau tuan-tuan ni, saya pun nak tidur sebenarnya. Dengan redup dia, dengan sejuk dia, Allah. Yang kedua, syahbat dan tahniah di atas program yang sebegini, dan saya mohon keizinan untuk nak bawa model ini ke masjid saja di Kedah nanti, insya-Allah. Walaupun mungkin tak ramai seperti mana ramainya surau tuan-tuan, walaupun saya ni masjid, tapi permulaan yang baik, insya-Allah. Benda yang baik tidak ada masalah. Maka hadirin dan hadirat perlu memberikan sokongan, komitmen di setiap apa yang dianjurkan oleh pihak surau kita ni. Dan saya pun teringin nak buat benda yang sama. Bukan tak mau buat, biasalah, peruntukan tak ada. Nak buat program-program jemputan ni, Allah, dengan kuliah tazkirah Ramadan dia 30 hari dah. Lekeh-lekeh pun maulah ada. Kuliah subuhnya lagi. Kemudian tambah dengan sembang santai. Jadi tuan-tuan, bukan sekadar tuan-tuan kena mai diri tuan-tuan ke surau ni, wang ringgit tuan-tuan pun kena sumbang juga untuk menjayakan program kita ni. Alhamdulillah. Kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada tengah hari ini. Walaupun program ini dinamakan program sembang santai, apakah sembang santai bagi umat melainkan membicarakan soal umat? Apakah sembang santai sebagai hamba Allah melainkan mengambil peringatan-peringatan yang diberikan Allah dalam Al-Quran dan membicarakan apa yang telah pun dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Inilah kelebihan umat Muhammad. Bukan sekadar dikhususkan Ramadan kepada mereka, bukan sekadar dikhususkan salatul tarawih kepada mereka, bukan sekadar dikhususkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin kepada mereka, bukan sekadar mereka dikhususkan dengan 1001 ganjaran yang terdapat dalam bulan Ramadan ini, tetapi setiap amal perbuatan mereka, setiap tindakan mereka, setiap pekerjaan mereka, kalau diterima oleh Allah lillahi ta'ala, semuanya adalah amal, walaupun dalam keadaan santai. Jadi untuk nak menghasilkan perkara tersebut lebih memanfaat
dalam kehidupan kita, sama-sama kita melihat apa yang telah pun diperingatkan oleh Allah dan Nabi SAW dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan rujukan khususnya sebagai umat di akhir zaman ini. Umat yang mempunyai 1001 kemungkinan yang membawa keberkatan, yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya saya nak membawa diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama kita melihat kebimbangan Nabi SAW melalui hadisnya kepada umat dia. Nabi rasa bimbang, Nabi rasa takut, Nabi rasa tak boleh sedap duduk, Nabi rasa tak berapa nak kena dengan keadaan umat dia, khususnya umatnya di akhir zaman. Siapa kita? Yang Nabi dah nampak dah apa yang akan berlaku kepada umat dia. Maka Nabi menceritakan masalah ini dan Nabi dalam masa yang sama mendatangkan solusi, mendatangkan alternatif supaya umat ini boleh menyelamatkan diri mereka. Sabda Nabi SAW, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'ishatu fihim illa bil ma'siyah." Artinya kata Nabi SAW, akan tiba kepada umat ini, akan sampai kepada umat ini, kata Nabi, suatu zaman, satu ketika, satu masa yang mereka mendapat kehidupan dunia mereka ini di kalangan mereka tidak lain dan tidak bukan illa bil maksiyah, melainkan dengan melakukan maksiat. Atau erti kata yang lain, melainkan dengan melakukan penderhakaan, dengan melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri, kepada Allah, kepada Nabi, kepada umat Islam, kepada umat manusia secara keseluruhannya. Ni Nabi SAW khabar kepada kita akan kebimbangan Nabi akan tiba di akhir zaman bagi umat ini. Mereka nak mendapatkan penghidupan mereka. Ni mereka nak hidup ni. Mula daripada bangkit tidur, kemudian mereka tidur semula, masuk ke pejabat, keluar pejabat, pi hantar anak sekolah, kemudian pi ambil anak sekolah, kehidupan siang mereka, kehidupan malam mereka, kehidupan pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam mereka, semuanya mesti kena maksiat. Kena melakukan penderhakaan kepada Allah. Sama ada menentang segala apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada meninggalkan sunnah yang dibuat oleh Nabi ataupun mengambil sunnah sebahagian-sebahagian saja, ataupun memperlekeh, menghina, mencaci sunnah tersebut, ataupun meninggalkan terus sunnah dalam kehidupan mereka. Walau apa pun, yang penting mereka nak hidup. Sehingga kan kata Nabi SAW, "Ar-rajulu la yubali min aina wajadaha al-amwal, imma al-haram wa imma al-halal wa imma al-syubhat." Sehingga kan kata Nabi SAW, seseorang lelaki mencari harta nafkah kepada keluarga dia, mak ayah dia, dia tidak heran, la yubali, dia tak kisah mai daripada mana sumber tersebut. Yang paling penting anakku boleh hidup, yang paling penting isteriku mewah, nak apa yang dia dapat. Kemudian mak ayahku tak kata aku ni tak ada kerja, mak ayahku tak kata aku ni menantu yang teruk dan sebagainya. Kalau dia kerja sebagai pemerintah, dia akan
melakukan penyelewengan. Kalau dia kerja sebagai pegawai-pegawai kerajaan maupun swasta, dia tidak endahkan halal dan haram, sama ada rasuahnya, penyelewengannya, penipuannya dan sebagainya. Kalau dia penguatkuasaan, dia tidak bimbang, dia tidak kisah, dia tidak peduli apa yang dia buat. Yang paling penting masuk. Ni zaman sekarang, tidak kira peringkat umur, tidak kira darjat, pangkat, kedudukan, bangsa, agama, budaya mereka. Sebab apa? Nabi SAW menyebut ya'ti 'alan nas, akan tiba kepada manusia, bermakna semua manusia. Ingat, keamanan di dunia Allah ini tidak akan tercapai melainkan tertegaknya Islam. Walaupun pemerintahan bukan Islam, tetapi adil, keamanan yang solid, yang sebenar-benarnya tidak akan tercapai melainkan datangnya daripada Islam. Tetapi sekiranya Islam yang sempurna tersebut, yang hebat tersebut, tidak pun diguna pakai oleh umat dia, bukan sekadar umat dia teruk, bukan sekadar umat dia mundur, bukan sekadar umat dia melakukan penderakaan kepada Allah, umat manusia yang lain non-Muslim lebih-lebih lagi. Mereka tidak ada lagi penghormatan kepada Allah sebab tengok orang Islam pun perangai teruk. Tembulan puasa pun tak puasa. Tembulan puasa, malam pertama esok nak puasa. Di Kedah Jahit, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah membuat operasi tangkapan hampir 50 orang yang disabitkan kesalahan khalwat. Tu tera esok nak puasa. Tera esok nak puasa. Hak du adalah ni tersaduk kata dah. Mereka tak menghormati Islam pasal apa? Tengok orang Islam pakaian pun tak tutup. Perangai lebih teruk daripada orang bukan Islam. Tengok pemimpin umat Islam lebih teruk daripada pemimpin bukan Islam. Dia pun tak hormat Allah, tak hormat Nabi, mereka tak hormat Islam, jauh sekali mereka nak hormat umat Islam. Pasal itulah orang yang menerima Islam, kalau dia tengok umat Islam, dia tak akan masuk Islam. Tapi kalau dia tengok Al-Quran, dia tengok sunnah Nabi, dia berfikir, dia bertafakur melihat kejadian dan ciptaan Allah, sebab itulah dia mula masuk Islam. Ni, hak yang terbaru nama apa hak masuk Islam ni? Oh, cukup kenal tadi. Ngapai? Minta maaf saya gurau dia. Terima kasih. Saya tahu nak sebut tu payah. Felix Kiayib apa kan? Tu masuk Islam sebab apa? Sebab apa? Lihat kepada ketulinan pakaian Islam. Salah satunya istiharkan diri pada 5 Ramadan, memeluk agama Islam. Yang dia tu model bertelanjang sana bertelanjang sini, tengok busana Islam, tengok cara pemakaian Islam yang memulakan wanita, yang menjaga penampilan wanita, dia rasa terpikat, dia rasa nak masuk Islam. Yang kita ni Allah bagi macam tu, dia mula nak ambil pakaian barat, dia mula nak ambil pakaian belah Eropah sana duk Allah Akbar tuan-tuan. Kalau dia tengok pakaian hati-hati kita Islam ni, hak duk keluar galaksi, hak duk keluar melodi, hak duk keluar hip hop mana pun, dia tak akan masuk Islam dah tuan-tuan. Ni, ini keadaan umat manusia pada hari ini. Sehinggakan kata Nabi SAW, maksiat itu adalah life mereka, kehidupan mereka. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Kehidupan kita main ke surau kita ni, kehidupan kita main solat berjemaah, Zuhur penuh macam ni kira okey ya. Tarawih lebih-lebih lagi. Sebab ini kehidupan kita, kehidupan kita yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, di luar sana berapa juta, berapa bilion umat manusia yang kehidupan mereka bukan sama kehidupan kita. Kehidupan mereka tu apa? Bil maksiyah.
Sehingga kan Nabi SAW membuat perumpamaan, hatta, sambungan hadis ni, hatta yukadzibar rajulu wa yuhlif, sehingga kan orang lelaki ni mudah nak menipu, mudah nak bersumpah. Dia menipu sana, dia menipu sini, pilihan raya, dia menipu sana di internet, dia tak tunai apa yang dia buat. Dia bersumpah sana, dia bersumpah sini, walaupun dia salah. Mentang-mentang mahkamah dia punya, dia kira nak bersumpah saja. Dia pergi hantar Al-Quran, dia pergi cari masjid besar sikit, dia kira nak sumpah. Ni orang zaman sekarang. Yang paling penting dia tu nak hidup. Yang paling penting dia nak hidup. Masakan tidak, maksiat ini jadi kehidupan umat ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak bawa satu fakta. Mungkin tuan-tuan dah tahu, tak ada masalah tazkirah. Kalau tuan-tuan tak tahu, ni bukti apa yang saya nak cerita pada hari ini membenarkan apa yang dibimbangi oleh Nabi SAW, bahawa kehidupan umat di akhir zaman ini, maksiat itu adalah kehidupan mereka. Iaitu jawapan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tak apa tak sebut tu? Tak apa kena, insya-Allah. Kalau agak tak apa nak clear, tutup sound. Menteri di Jabatan Perdana Menteri ni, bukan kita nak cerita apa ni. Tuan-tuan dengar. Kita bukan nak cerita apa, kita nak cerita pasal umat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab persoalan yang dilontarkan, memberi respon kepada persoalan yang dilontarkan oleh ahli Parlimen Rantau Panjang Wabi Zailah binti Yusuf berkaitan dengan indeks ataupun statistik jenayah yang berlaku di dalam negara kita. Maka menteri tersebut dengan rasa bertanggungjawab, dia pun mengemukakan jawapan dia, dia pun membentangkan laporan dia kepada soalan yang dikemukakan tadi. Sehingga bulan April 2014 perkara ni berlaku, statistik ni dikaji dan indeks ini dibuat. Iaitu ada 13 kes besar yang berlaku dalam negara kita yang cukup kritikal. Kalau hospital ni atas ICU tu apa dia? Dia ada satu ward lagi CCU. Dia kot. Hak tu bukan ICU dah. ICU tu kita nampak, Allah sedih ya. Kita doa bagi mati cepat, tak apa. Sebab apa? Kesian tengok dia. Kalau CCU tu, CCU noh. Tak tu tak tahu tuan-tuan. Tu lebih-lebih lagi lah. Hak ni, hak yang berlaku dalam negara kita ni. Yang pertama sekali, kes bunuh. 10 kes setiap minggu. Kes rogol 45 kes setiap minggu. Samun berkawan bersenjata. Kita duk ingat buka puasa saja berjemaah. Samun pun berjemaah juga tuan-tuan. Berkawan bersenjata 2 kes setiap minggu. Samun berkawan tanpa senjata 300 kes setiap minggu. Samun bersenjata api 1 kes setiap minggu. Senjata api ni bukan letter tu. Duk fikir letter tu peti api. Senjata api ni tuan-tuan tahu, tak tahu cerita banyak. Samun tanpa senjata api. Dia samun lain tuan-tuan, curi lain. Curi itu nampak lebih beradab. Samun ni tak ada adab lah tuan-tuan. Bukan nak kata curi tu boleh. Dah, cuma nak abang. Samun tanpa senjata api 68 kes setiap minggu. Mencederakan orang awam 110 kes setiap minggu. Curi macam-macam jenis 409 kes setiap minggu. Curi motorkar, yakni kenderaan 4 roda, 257 kes setiap minggu. Curi van, lori, jentera berat 76 kes setiap minggu. Curi ragut dan mencederakan orang yang diragut 57 kes setiap minggu. Curi motosikal. Tuan-tuan ada hilang motosikal? Ni, duduk dalam statistik ni. Berapa ni? 858 kes setiap minggu. Pecah rumah dan curi peralatan dalam rumah 405 kes setiap minggu.
13 kes yang cukup kritikal, indeks naik, tak pernah menjunam walaupun sikit. Jadi purata dari sudut jam, hari dan minggu serta bulan, 15 kes akan berlaku setiap jam. Ni kita kuliah sejam ni insya-Allah. Sejam mau melampau setengah Ustaz noh. Setengah jam. 2.5 kita berhenti. Insya-Allah. Ni saya duk kuliah ni kita katalah sejam. Satu Malaysia 15 kes dah berlaku. 15 kes dah berlaku. 368 kes setiap hari. 2,594 kes setiap minggu. 11,023 kes setiap bulan. Tuan-tuan senyum. Renyah cara bawa balak sampai ke telinga. Ni kita cerita bukan cerita dongeng ni. Kita cerita bukan cerita nak menghibur, bukan cerita nak suka-suka, bukan cerita nak lawak, bukan cerita nak gurau senda. Kita bawa mai apa yang dikemukakan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri di Dewan Parlimen Rakyat berkaitan dengan jenayah yang berlaku. Ni kita bukan cerita soal politik, bukan kita cerita soal perkauman, bukan kita cerita soal kepimpinan. Kita cerita tentang rakyat mahrai, kita cerita tentang rakyat jelata yang semua benda ni semua peringkat kena. Daripada pegawai tertinggi kastam Malaysia sampailah orang bawahan, bayi dalam buaian akan terlibat dengan masalah ni. Kita nak cerita apa ni tuan-tuan? Apa benda yang jadi ni? Pasal apa yang sampai peringkat macam ni sekali ni? Yang ni yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan, tuan-tuan cuba bayangkan. Orang duk bawa amai kes statistik bunuh anak, bunuh anak, kes statistik berzina, kes statistik khalwat, kes statistik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengandung anak luar nikah dan sebagainya. Yang ni kita bawa amai benda ni, orang baik pun kena, orang jahat pun kena, perempuan pun kena, laki pun kena. Beberapa bulan lepas berlaku di dekat Mahat Tahfiz saya. 1 kilometer, 2 orang pegawai polis naik motosikal kerja perampok, lah kali kena bunuh. Hak depan tu dia duduk ligam perampok, hak belakang kawan dia pergi tojoh. Tahu noh. Pasal kedah ada gelak noh. Dia pergi langgap pungkok motor dia tu dengan laju tu, pelanting-pelanting tu mati terus. Dekat Mahat Tahfiz saya, tuan-tuan tak tahu ke? Takkan tak tahu. Tu tuan-tuan. Ni kita cerita apa ni tuan-tuan? Kita cerita inilah life kehidupan umat masa kini. Mereka nak hidup bil maksiat, dengan maksiat. Kita nak salah mereka kan tuan-tuan? Kita nak salah mereka ke? Punca yang mereka jadi macam ni pasal apa tuan-tuan? Punca yang mereka jadi macam ni pasal apa? Pasal nak hidup. Nak makan, nak minum. Pekerjaan tak ada, pengangguran berlambak-lambak, kos sara hidup melambung. Mereka ada anak bini, mereka ada nyawa, mereka ada kehidupan. Mereka nak semua benda-benda yang macam tu. Tiba-tiba mereka tak dapat, mereka nak hidup macam mana tuan-tuan? Maka mereka melakukan kemaksiatan. Mereka tak kisah dah halal haram, tak kisah dah nyawa manusia. Di Malaysia ni nyawa manusia tidak ada nilai. Yang paling bernilai dalam Malaysia ni nyawa panda. Iyalah. Cuba tengok rumah panda, makan minum panda. Hak orang kuih kering duduk dalam bilik, itulah tempat minum, itulah tempat berak dia. OKU pula. Ni bukan kita cerita mengarut, bukan kita cerita reka-reka. Benda umum dah tuan-tuan dah. Kita sampai saja nak bagi tuan-tuan fikir. Ni kehidupan ni. Kehidupan kita nak salah mereka ke? Tak. Tu kita nak salah siapa? Kita nak salah siapa tuan-tuan? Kalau kita abang salah kerajaan, tak boleh masuk dah surau masjid. Tu kita nak tala pada siapa? Umar Al-Khattab pernah mengatakan di zaman pemerintahan dia, kalau ada orang yang miskin di kalangan umat aku, biarlah aku orang yang terakhir.
Umar Al-Khattab pernah tidak menjatuhkan, melaksanakan hukuman hudud kerana umat dia dalam keadaan lapar. Nak kehidupan mereka tu tak ada. Tetapi sekarang tuan-tuan mudah faham ya konsep pemerintahan Islam. Kalau pemerintah kaya, rakyat akan miskin. Itu pemerintahan Islam tu. Kalau pemerintah kaya, rakyat akan miskin. Kalau pemerintah kaya, rakyat akan miskin. Kalau rakyat kaya, pemerintah akan miskin. Cuba tengok dalam lipatan sejarah pemerintah khalifah umat Islam. Ada yang kaya? Tapi bagaimana rakyat-rakyat mereka? Tetapi kalau pemerintah kaya, rakyat kaya, sistem kapitalis. Rakyat yang kaya itu pun hanya koroni mereka saja. Hanya orang-orang tertentu saja, bukan rakyat keseluruhan. Tapi kalau rakyat kaya, pemerintah miskin, masuk miskin, di sini apa dia? Tak mewah. Sebab apa nak mewah? Bukan harta dia. Dia hanya ditaklifkan, diberi tanggungjawab. Nak organize je benda tu. Nak bagi semua rakyat dapat. Tiba-tiba rakyat semua tak dapat, dia kaya. Main mana duit tu tuan-tuan? Apabila jadi macam tu, keadaan masyarakat di bawah macam mana? Keadaan rakyat di bawah macam mana? Apabila jadinya peminta sedekah, dia kulanglah kenyataan. Kena saman. Hak orang minta tu satu hal. Orang yang bagi pun kena. Hak tu yang takut tuan-tuan. Jangan duk bagi dah sedekah sebarangan ni. Duk pikat tinted gelap ni, duk kena saman tak? Hak duk bagi sedekah pun kena saman. Tapi tuan-tuan hari ni kena bagi kat saya. Tuan-tuan jangan bimbang, sebab saya tak miskin, tak kena saman insya-Allah. Cuma saya nak buat sekolah je. Saya tak miskin, hak miskin tu je yang kena saman. Jadi Nabi SAW dah habaq dah. Maka Nabi SAW pun berkata, fa idza kana dzalika zaman fa alaikum bil harbi. Apabila kamu berada pada zaman ni, kata Nabi, ni zaman yang tadi ni, maka hendaklah kamu lari. Lari, jangan duduk dengan zaman tu. Maka qila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ila aina mahrab? Ke mana tempat kami nak lari ni? Ke mana tempat kami nak lari ni? Kau nak pergi di Kelantan, sama juga. Kau nak pergi duduk di Kedah, aman makmur saja, tak makmur-makmur pun. Di Selangor ni saya kata, dosa nak lari duduk di mana Ustaz? Nak lari di Brunei? Mana boleh dah saya, duit tak ada nak pergi. Nak lari di mana Ustaz? Nabi dah jawab dah. Nabi SAW bersabda, ilallah. Lari kepada Allah. Lari kepada Allah ni macam mana? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wallazi khalaqakum. Wahai orang, wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Tu pertama. Ni, bawa diri rasa sifat kehambaan. Bawa diri rasa adanya sifat ketuhanan dalam sifat zat Allah Subhanahu wa taala ni. Diri kita ni ada sifat hamba, ada sifat hamba. Ada sifat hamba bahawa kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala maksiat. Walaupun hidup kita ni ditindas, walaupun hidup kita ni zalimi, qasara hidup kita tinggi, pendapatan kita tak pernah meningkat, serba-serbi tak pernah cukup. Kalau kita sembah Allah, Allahu khalaqakum thumma razaqakum. Aku yang buat hang, aku yang bagi rezeki pada hang, jangan bimbang. Kalau hang sembah aku, kalau hang sembah aku, tuh Allah abang, lari pada Allah. Yang pertama, yang kedua, lari kepada Allah ni mengakui qulillahumma malikal mulk, akan kekuasaan Allah, pentadbiran Allah, kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Jangan duk bimbanglah dengan manusia ni. Jangan duk takutlah dengan manusia ni. Allah lebih berkuasa. Tera mana sangat kerajaan manusia ni.
Teramana sangat kerajaan makhluk ni. Macam-macam dia buat kezaliman pada kita. Ingatlah, kerajaan Allah lebih besar. Sekadar kerajaan Malaysia ni Allah tak pandang pun. Ni, akui kembali kepada Allah, rasa sifat kehambaan, rasa sifat bahawa Allah itu mempunyai sifat ketuhanan dan Allah itu memerintah. Ilallah, kembali pada Allah, lari kepada Allah. Yang kedua, kitabullah, lari kepada kitab Allah. Sebab apa? Ni, sempena Ramadan ni. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bawa mai pada saya apa undang-undang hak boleh selesaikan masalah manusia. Ni bukti dia. Undang-undang manusia yang menyelesaikan masalah manusia bukan hang ni contoh. Hadut dalam ni, hak kita duk abang tadi tu. Hak tu undang-undang manusia lah tu. Macam mana undang-undang manusia, tuan-tuan? Macam mana undang-undang manusia? Ni, kitab Allah, guna pakai kitab Allah. Sebab Allah memberi jaminan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma bima kasabat nakalan minallah. Nakala minallah. Nakala minallah. Sebagai hukum pencegah daripada Allah. Bukan Allah kelapak sangat nak potong tangan hamba dia. Bukan Islam ni zalim sangat nak potong tangan hamba dia. Tapi kalau potong satu tangan orang yang mencuri, 100 orang pompak tengok, dia rasa takut, 1000 orang akan selamat. Apabila 1000 orang akan selamat, 10 orang akan hidup aman. Kalau 10 orang hidup aman, 1 juta manusia akan melihat rahmat Islam. Kita rosak telefon ni. Telefon kita rosak. Kita pergi hantar kat mana, tuan-tuan? Pergi hantar kat kambing. Pergi hantar kat lembu. Kita pergi hantar kat orang. Sebab apa? Orang yang buat binatang ni, dia tahu masalah apa. Samsung ni, hang ke, jam ke, apa ke, bunyi ke, apa tak boleh sebagainya. Pergi pusat center dia, servis Samsung. Pergi dekat kaunter ambil nombor. Cina tanya pasal apa masalah apa. Dia tengok, dia tahu dah masalah apa. Dia tahu dah. Tak payah cakap banyak. Kita nak terang pun tak pandai. Cakap lah nak rosak apa. Dia tak payah terang. Dia tahu dah. Dia tahu dah. Kita tahu lah ni handphone ni 2-3 kali dah duduk pergi center Kita pergi dekat dia, dia tengok. Okey, esok petang you ambil lah. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Masalah apa kita tak ada. Dia tahu dah. Dia tahu dah. Itu masalah manusia, siapa yang tahu? Allah yang tahu. Tak payahlah megah sangat dengan hukum hakam Allah, dengan hukum hakam manusia. Sebab tak akan menyelesai pun masalah tersebut. Ni, dengan hukum hakam Allah. Yang kedua dan yang ketiga, Nabi memberikan solusinya ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sunnah Nabi bagaimana sunnah yang besar Nabi dalam pemerintahan, sehinggalah sunnah yang kecil masuk ke dalam tanda melangkah kaki kiri, keluar kaki kanan. InsyaAllah umat akan baik. Sempena dengan kedatangan Ramadan, Ramadan mengajar kita 2 hikmah. Yang pertama sekali adalah untuk kita menahan lapar dan dahaga dari sudut luaran kita. Kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjimat, tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dinamakan sebagai siyam zahiriyah. Puasa dari sudut zahir luaran. Tapi dalam masa yang sama, Islam juga mengajar siyam batiniyah. Ni, nak didik jiwa kita, diri kita, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, kata Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada pada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Ni, puasa nak membentuk jati diri manusia yang beriman untuk mendapat peringkat ketakwaan kepada Allah.
Manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah sahajalah yang boleh lari kepada Allah, yang boleh lari kepada kitab Allah, yang boleh lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk kemaslahatan, kebaikan generasi dia pada masa yang akan datang. Tuan-tuan, jangan tengok diri tuan-tuan, jangan tengok penghidupan tuan-tuan sekarang. Tengok generasi akan datang, penghidupan mereka masa akan datang. Kalau sekarang keadaannya macam ni, maksiat sebahagian daripada kehidupan mereka, maksiat adalah kehidupan mereka sendiri. Cuba bayangkan pada masa yang akan datang. Jadi bentukkanlah diri kita dalam bulan Ramadan ini. Yang lebih penting puasa batiniah kita ni. Kita beriman dengan Ramadan, kenapa kita tidak beriman dengan perkara-perkara yang lain, khususnya hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusahalah menjaga puasa kita daripada membatalkan puasa, dan kita menjaga puasa kita daripada menghilangkan pahala kita. Kita tak mau rugi saja nanti kita berpuasa, penat lelah di dunia, di akhirat kelak kita tidak mendapat apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan dunia kita ni, kita duk buat dah amalan, tapi di akhirat kelak tak ada apa pun yang Allah Subhanahu wa taala nak hitung amalan kita untuk nak selamatkan kita daripada api neraka Allah dan nak memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebimbangan Nabi ini akan diambil berat, akan diambil serius oleh umat Nabi di akhir zaman, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, dan Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita yang penuh dengan fitnah di akhir zaman ini, insya-Allah. Yang akhirnya saya ingin mengambil sedikit kesempatan untuk memberikan satu doa kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah untuk diamalkan khusus dalam bulan Ramadan ini, kerana sesungguhnya syahrul Ramadan, syahrul doa, bulan Ramadan ini adalah bulan doa, iaitu pada surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat 8 hingga ayat 9. Tolong perbanyakkan doa ni dalam bulan Ramadan. Selain kita berdoa, doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nih, doa ni pun juga kita kena perbanyakkan doa, insya-Allah. Iaitu doa dalam surah Ghafir ayat 40, surah 40 ayat 8 hingga ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalikal huwa fawzul azim. Doa untuk kebaikan dan keselamatan ahli keluarga kita, untuk Allah bagi kebaikan, untuk Allah jauhkan daripada keburukan. Sekiranya ada ahli keluarga kita yang buat buruk, wa man salaha minha, Allah akan perbaiki dia, Allah akan perbaiki dia. Dan yang terakhir, dijauhkan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan doa itu dalam buku 40 doa Rabbana dalam Al-Quran yang saya susun untuk saya mencari dana pembangunan Mahat Tahfiz saya dengan harga RM2. Di belakang sana ada jual. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan teringin nak amal doa ni, tuan-tuan ambil lah, tak ada masalah, saya tak kisah. Tapi syarat dia doa. Sekadar ambil, duduk di rumah tak payah. Orang lain banyak lagi nak. Tapi kalau ada duit, sumbang RM2 untuk pembangunan tahfiz saya. Kalau tak ada duit, teringin nak amal doa ni, ambil lah, insya-Allah. Dan sekiranya ada hadirin hadirat yang ingin menyumbang untuk pembangunan Mahat Tahfiz saya fasa yang kedua, bangunan 3 tingkat bernilai RM300,000, boleh tuan-tuan salurkan di belakang sana dalam tabung yang kita sediakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita, hidupkan kita dalam keberkatan, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya juga mengucapkan jutaan ribuan terima kasih
kepada hadirin hadirat yang memberi sumbangan pada tahun lalu sehingga berhasilnya pembangunan Mahat Tahfiz saya pada fasa yang pertama sudah selesai, tetapi saya terpaksa buat fasa yang kedua kerana kebanjiran pelajar-pelajar di Mahat Tahfiz saya tu. Jadi untuk nak menjayakan pembangunan ini, saya telah berusaha dengan cara saya, tuan-tuan juga berusaha dengan cara tuan-tuan. InsyaAllah kalau ke depan ni nak masuk duit melalui akaun dan sebagainya juga boleh dapatkan pamphlet di belakang sana, insyaAllah. Jutaan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pihak surau dan hadirin dan hadirat yang sudi bersama-sama dengan tema santai kita pada petang ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Apa yang saya sampaikan pada hari ini tidak ada kaitannya dengan individu-individu tertentu, melainkan peringatan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.